Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini pada 24 Disember menghampiri waktu maghrib dan bersamaan dengan pada saat ini ialah apa disebut sebagai Christmas Eve, malam sebelum hari sambutan Christmas, dan esok 25 Disember ialah hari sambutan Christmas bagi masyarakat, bagi kaum Kristian. Bagi mereka yang menyambutnya, dipersilakan, saya tak sentuh apa-apa, saya tak komen apa-apa. Yang saya nak komen dalam video ini ialah kepada saudara-saudara saya yang beragama Islam dan menyambut Maulid Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kalian menyambut Maulid Nabi, perkataan Maulid Nabi itu kan umum, Maulid, hari kelahiran Nabi. Dan ia tidak terhad kepada Nabi Muhammad. Isa alaihissalam adalah juga Nabi, dan kita ni dalam rukun iman, kita beriman kepada semua para Nabi dan Rasul, betul ataupun tidak? Jadi, jika kalian menyambut Maulid Nabi Muhammad, kenapa tak sambut Maulid Nabi Isa? Dah tahu kan 25 Disember? Apakah kalian membeza-bezakan antara para Nabi dan Rasul? Membeza-bezakannya salah. Sama-sama kita rujuk ayat yang kedua terakhir surah Al-Baqarah. Ayat kedua terakhir surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Rangkap terakhir tu ya. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Dan kami, yang ni orang-orang beriman, tidak membeza-bezakan seorang jua daripada karangan rasul-rasul. Jadi kenapa kalian sekarang ni membezakan? Nabi Muhammad sambut Maulid, tapi Nabi Isa tak sambut Maulid. Kenapa? Tanya je, jangan marah, tanya je. Apa dia? Tarikh 25 Disember diragui? Okey, betul-betul. Kalau kita mengkaji tulisan-tulisan para sarjana agama Kristian, mereka berkata, sekejap saya adjust sikit bagi nampak sunset cantik ya. Mereka juga berkata bahawa tarikh 25 Disember itu sesuatu yang diragui. Tidak ada bukti kukuh bahawa Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam lahir pada 25 Disember. Ia hanyalah satu jangkaan ataupun satu sangkaan saja. Dan ini juga berlaku pada tarikh 12 Rabiul Awal. Nabi SAW tidak ada bukti kukuh bahawa baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ia hanyalah jangkaan atau sangkaan. Memang disebut dalam sebahagian kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah, tetapi disebut juga tarikh-tarikh lain, 9 hari bulan, 10 hari bulan dan beberapa tarikh yang lain. Jadi kalau kita nak berhujah, saya tak sambut Maulid Nabi Isa sebab tarikhnya diragui. Sebenarnya tarikh Maulid Nabi 12 Rabiul Awal itu pun diragui. Apa lagi hujah tadi? Okey. Ini adalah acara agama Kristian, kita tak ikut. Kita tak amalkannya. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar dilarang turut meraihkan hari perayaan agama lain, kita juga dilarang daripada meniru acara keagamaan orang lain. Maulid Nabi ni agak-agaknya meniru daripada acara agama orang Kristian ni. Mereka sambut hari kelahiran Nabi Isa. Sebagai umat Islam pun sambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Padahal Nabi tidak pernah menganjurkannya, para sahabat tidak menganjurkannya, generasi salaf pun tidak pernah menganjurkannya, apatah lagi meraihkannya. Apa lagi? Oh tak, kita sambut Maulid sebab nak terangkan sirah Rasulullah kepada umat Islam. Atau apalah, kita sambutlah juga hari Maulid Nabi Isa supaya kita dapat terangkan kisah-kisah Nabi Isa sebagaimana yang ada dalam Quran. Dalam Quran ni banyak kisah-kisah Nabi Isa. Tuan-tuan tahu tak? So kita manfaatkanlah hari 25 Disember, kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, cuti kan? Kita manfaatkanlah, kita terangkanlah tentang Nabi Isa sebagaimana yang ada dalam Quran. Kenapa tak sambut? Kenapa tak cerita? Kenapa tak gunakan hari ini untuk menceritakan sirah Nabi Isa sebagaimana yang ada dalam Quran? Banyak ayat Quran tentang Nabi Isa. Jadi tuan-tuan dan puan ya, seandainya menyambut hari kelahiran Nabi ini sesuatu yang baik, Nabi sendiri SAW akan, mungkin baginda seorang yang rendah diri, bagi dia tak mahu orang sambut hari kelahiran dia. Tetapi baginda sendiri akan mencontohkan
Ini hari kelahiran Nabi Isa, mari kita sambut. Ini hari kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa tu kisah dia dalam Al-Quran punya banyak. Punya banyak. Kalau ada manfaat, sambut hari kelahiran Nabi. Yang dengan itu kita dapat menerangkan sirahnya. Kenapa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak? Sebab baginda boleh dapat wahyu dan baginda boleh tahu Nabi Musa lahir bila. Dan boleh sambut hari itu dan kita sambutlah hari itu sebagai hari untuk mencerita sirah Nabi Musa sebagaimana dalam Quran. Banyak kisah Nabi Musa dalam Quran ni. Tapi tak ada kan? Banyak kisah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa dalam Quran. Tapi tak ada kan? Okey. Nabi Ibrahim. Nabi yang Khalilullah, kekasih Allah yang kita bila berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, di dalam solat ketika bacaan tasyahud, kita selawat pada Nabi Muhammad dan juga selawat pada Nabi Ibrahim. Kita ni ikut beberapa perkara daripada Nabi Ibrahim seperti manasik haji apa semua tu kita ikut. Lalu kenapa tidak sambut hari lahir Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi SAW tidak menerangkan kepada kita, wahai umat Islam, sekian-sekian bulan, sekian-sekian hari bulan adalah hari lahir Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi yang kita berselawat kepadanya, Nabi yang merupakan bapa kepada semua agama-agama Islam, Kristian, Yahudi. Kita sambut hari jadinya dan kita baca sirah Nabi Ibrahim yang dalam Quran pada hari lahir tersebut. Ada ke? Tak ada kan? Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang nak juga sambut maulid Nabi, kenapa tak sambut maulid Nabi Isa? Tarikhnya besok 25 hari bulan. Kenapa? Ya, sebab benda ni kita kata sesuatu yang telah banyak kali dijelaskan. Tapi nak juga berdegil buat. Nak juga berdegil. Sekarang ni saya nak tanya ya. Nak sambut maulid Nabi Muhammad, kenapa tak nak sambut maulid Nabi Isa? Sambut maulid Nabi Muhammad kerana nak bicarakan sirah baginda. Kenapa tak sambut maulid Nabi Isa dan bicarakan sirah beliau juga sebagaimana yang ada dalam Quran? Banyak ayat-ayat tentang Nabi Isa. 25 Disember. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan, yang ini saja tanya supaya kita mengambil iktibar dan kita pun berfikir. Supaya kita pun berfikir ya. Moga-moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.